Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang, salam asar. Sorry lambat sikit, bawa pergi semayang dulu saat tadi. Okey, tanpa membuang masa lagi sebab kita pun tak mau kita punya kelas hari ni lajak masa. Boleh tak kita share dulu masing-masing, share perasaan dulu. Apa yang rasa masuk hari ni, kelas hari ni. Okey, mula dengan Ikin dulu sebab dia orang pertama yang masuk tadi. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang, selamat ceria semua. Sebenarnya kan hari ni excited sangat. Sangat-sangat excited. Tak sabar nak menuntut ilmu, nak menimba ilmu, nak menerima segala-galanya dengan hati yang terbuka, dengan rasa rendah diri, nak terima, nak membadani. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih Ikin. Tu, nampak Ikin Junior kat belakang tu. Okay, next Kak Mas ni. Boleh share tak, Kak? Kita buat sharing secara ringkas je. Kak Mas? Okey tak Kak Mas? Boleh tak? Tak apa, kita bagi orang lain dulu. Julia? Hello, Julia. Ya, dengar kata. Hello. Hello. Okay, Julia. Okay, share dulu Julia. Hello, Julia. Okay ke? Boleh? Hari ini excited mau belajar. Saya rasa hari ini mau saya lobek sertifikat stabilitas lah. Okey, baik Julia. Terima kasih. Kak Fah, macam mana Kak Fah? Comel Kak Fah hari ni. Assalamualaikum semua. Apa dia share perasaan? Share perasaan untuk petang ni. Petang ni. Nak rasa ke apa yang kita rasa? Apa yang Kak Fah rasa dan apa yang Kak Fah nak rasa. Petang ni alhamdulillah rasa sangat organize daripada awal pagi tadi, meeting satu demi satu dan 3 meeting dengan student. Lega rasa dapat makanan yang sihat juga hari ni alhamdulillah. Jadi sepanjang petang ni nak rasa lebih tenang dan lebih bersyukur insya-Allah. Amin, alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Fah. Next, Ika. Hai, Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Hai, okay. Hari ni Ika rasa sangat bertenaga. Lepas tu Ika rasa sangat semangat dan rasa happy. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih Kak Wah. Sama-sama sayang. Okey. Kak Mas ni boleh share ke ataupun wapas pada orang lain dulu? Pasal orang lain dulu Okey, boleh. Okey, next. Wah nampak kat sini Kak Hafsah. Okey, Kak Hafsah, share sikit Kak Hafsah. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni masih kat pejabat lagi. Hujan. Alhamdulillah, rasa tenang, rasa selesa dan boleh fokus hari ni. InsyaAllah bertenaga juga. Itu je dia. Terima kasih. Okey, baik. Alright, kita tak nak buang masa lagi dah. Boleh tak kalau yang lain-lain kita share perasaan dekat chat saja. Sebab sekarang ni pun dah pukul 5 suku dah. Okey, boleh share perasaan semua dekat chat ya. Alright, okay. Tanpa membuang masa, kita mohon kita jemput Kak Sheila kita untuk menyampaikan modul pada hari ini dan menyampaikan ilmu. Sama-sama kita jemput dia. Okay Kak Sheila?
Okey, nampak, boleh nampak? Tengok Nampak? visual boleh nampak? Okey. Kita check sikit. Assalamualaikum semua. Wow, tu dia ramainya hari ni. Wah, berapa orang semua kita hari ni? Ada 19 orang semua Kak. Okey, 19. Boleh dengar tak sound kat belakang? Boleh Dengar, sound tak kat dengar. belakang? Boleh Awak dengar? Okay, alright. Kita adjust sikit. Okay, kita enjoy saat seminit 2. Kita ambil energi kita. Akak nak ucap selamat datang kepada semua. Terima kasih. Welcome kepada kelas kita modul yang pertama hari ini. Modul yang ringkas insya-Allah, tapi insya-Allah sangat meaningful untuk kita. InsyaAllah. So, terima kasih semua dan tahniah. Kita ucapkan tahniah pada diri kita yang pertama sekali. Terima kasih dengan diri kita. Terima kasih. Sebut-sebut. Terima kasih Sheila. Sebut nama masing-masing. Kita pegang bahu kita dan kita ucap terima kasih. Terima kasih kepada diri kita sebab izin diri kita hari ini untuk kita sama-sama next level. Nampak di sini ada Kak Fah, ada Cha. Yang lain tak perasan buat kamera ke tak? So sepanjang sesi ni kalau nak bertanya boleh tanya di ruangan chat. Okay, sebab kita nak cepat, kita nak deliver dengan cepat. Kita tak mau lambat dan kita ada juga nanti special appearance daripada seseorang. Okay, so akak harap semua bersedia. So sila komen skala kesediaan 1 sampai 10. Sila komen skala kesediaan anda 1 sampai 10. 10, Nai 10, Cah 10, okey, Ika 10, Husna pun ada, Syaza, okey, Farha pun ada 10, 10 with love. Terima kasih. Sebenarnya skala kesediaan ni bukanlah untuk akak, tapi untuk adik-adik semua, untuk adik-adik kakak, skala kesediaan diri kita untuk kita menerima apa yang kita dapat hari ini. Kalau kita dapat saja kita tak menerima, it means nothing. Okay, alright. So, kita start kita punya tengok kita punya muka surat pertama sekali surprise untuk anda hari ini. Surprise. Surat pertama. Okay, ada tak sharing Sekejap awak buka. Okay. Okay, nampak tak? Okay, kita nampak workbook. Okay, cuba komen nampak ke tak? Okay, akak nak tutup muzik ni. Kita nak fokus kepada kita punya ni . Okay, nampak workbook? Boleh nampak? Komen? Okay, nampak clear. Husna kata Farah nampak clear. Okay, terima kasih atas respon. Thank you so much. So, kita di sini hari ini adalah dengan satu tujuan. Tujuan untuk kita. Tujuan untuk apa? Cuba share dengan perasaan anda masing-masing. Tujuan untuk apa hari ini? Yang sebenarnya tujuan untuk apa hari ini? Share di ruangan komen. Akak nak baca tujuan untuk apa anda berada di sini hari ini. Okay, cuba komen. Tujuan untuk lebih sayang diri. Kak Fah untuk upgrade diri. Okay. Lagi, ada lagi? Okay. Untuk jumpa kesayangan. Kak Fah untuk jumpa kesayangan. Okay. Alhamdulillah. Okey, untuk satu tujuan. Sebenarnya kita hanya satu tujuan untuk kita mulakan sesuatu. Okey, jadi sebab itulah akak memilih satu ayat yang akak rasa akak sendiri terinspirasi dengan ayat ni.
self love satu kita, the journey of 1,000 miles begin with one step. Jadi hari ni akak nak ajak sama-sama dengan semua sekali yang ada kat sini, bersama-sama dengan akak, kita mulakan step 1. Jadi kalau kita tak bermula dengan one step, kita tak akanlah ada step kedua, tak akan ada 2 steps, 3 steps. Jadi kita macam mana pun bermula dengan one step. Kan? Bermula dengan one step. So step pertama hari ni. Masya Allah, hilanglah. Sekejap. Okey, nampak balik. Okey, untuk pengetahuan semua, akak bawakan tema self-love 21 hari self-love kita. Tema kita, okey, buka muka surat kedua wah. Tema kita adalah ini tema kita. Okey. Tema kita daripada mana ni? Siapa nak daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri? Cuba kita survey tengok. Ada orang yang nak daripada kiri ke kanan? Ataupun ada orang yang nak daripada kanan ke kiri? Ataupun ada orang yang tak nak ke mana-mana? Nak kiri ke kanan kan Kak Fah kan? Nak kiri ke kanan. Jadi kita ni dalam ni sama-sama, kiri tu kita sinonimkan dengan sihat. Sihat. Jadi slim tu sihat. Bukan ke slim kurus kerimping kan. Jadi yang kanan tu of course kalau kita tengok, kita nampak dengan mata kita, realitinya tak sihat lah. Kan? Obesity tak sihat. Lupa kiri ke kanan. Kan? Okey, nak kiri ke kanan. Okey, ada orang nak kiri ke kanan. Ada orang nak daripada kiri ke kanan. Okey. So, kenapa kita gemuk? Bukan kita gemuk, tapi gambar tu. Okay, gambar tu. Kenapa kita dalam keadaan tak sihat dan keadaan kita boleh dikatakan kita ni lebih daripada berat badan BMI. Okay, BMI kita kan? Okay, jadi bila lebih daripada BMI kita, berat badan kita tu dah tak sihat. Okay, bila berat saja dah tak sihat, bayangkan dalam badan kita pun macam tu. Indikator. So, berat badan ataupun BMI ni adalah indikator kepada kesihatan kita. Jadi, sebab itulah akak bawakan tema kita kali ini untuk kita slimming dan sihat, untuk body sihat, body lentik macam yang sebelah kiri tu. Okay, wajah sebelah kiri tu. Siapa nak yang sebelah kiri tu? Cuba sebut saya. Okay, wah angkat tangan awal lagi. Cuba sebut saya. Siapa nak sebelah kiri tu? Kanan ke kiri lah. Dia pun pakat nak kiri ke kanan kan? Okay, jadi untuk nak memulakan, okay, nak memulakan step kita. Okay, kita tengok dulu yang seterusnya. Okay, yang sini. Okay. Kebanyakan kita, kenapa kita gemuk tadi? Kenapa kita gemuk? Gemuk tu indikator kepada tak sihat lah. Kita sebut gemuk senang. Okay, kenapa kita gemuk? Kita secara tak sedar, kita adalah orang yang macam ni. Okay, kita tengok, okay, cuba tengok gambar tu apa yang adik-adik dan kakak nampak. Gambar apa tu? Apa yang anda nampak dengan gambar tu? Cuba komen tengok. Apa yang anda nampak? Nampak apa di gambar tu? Awan di balik tingkap, kan? Awan di balik tingkap. Cantik dah awan tu? Cantik, luas. Nampak biru, hijau pula. Nampak biru, nampak open, nampak free, bebas. Kan? Tapi kita duduk di dalam bangunan. Kita tak pernah keluar daripada dalam bangunan. Kita duduk di dalam bangunan. Kita hanya melihat keindahan tu daripada luar. Kita tak pernah merasa. Jadi kita tengok gambar tadi, kita nampak saja yang sihat dan kurus itu cantik, tapi kita tak grab, kita tak menjadi. Kita tak menjadi sihat dan cantik tu. Sama lah dengan kita tengok tingkap sekarang. Kita tengok langit tu indah, tetapi kita tak merasa keindahan tu. Kita cuma tengok saja. Kita tak keluar api. So kenapa kita gemuk?
Ini dia. Ini je sebab dia. Sebab kita sit here, wait and see. Kita orang wait and see. Kita tunggu dan lihat sahaja. Okay? Bila kita tunggu dan lihat, so inilah hasil dia. Okay, what? Seterusnya. Okay, page seterusnya. Okay. So, kalau kita orang yang tunggu dan lihat, inilah hasilnya. Yang kita nampak itu hanyalah imajinasi kita. Okay? Imajinasi kita nak kurus, nak cantik, nak sihat, tapi kita just wait and see inside orang kata apa, inside the building, lepas tu sambil tengok awan yang cantik, langit yang cantik tu. So kita itulah tu, kita sedang melihat awan dan langit yang cantik itu sebagai satu bayangan. Okay? Kita melihat, kita maksudnya ketika ini kita pilih untuk kita terus sakit. Kita tak melakukan apa-apa. Okay? Seterusnya awak. Okay. Ini pula ketika kita pilih untuk sihat dan cantik. Bila kita pilih untuk sihat dan cantik, maka realitinya itulah yang kita dapat. Itulah yang kita dapat. Maka yang lama itu tinggal sebagai kenang-kenangan. Kabur-kabur tu. Dia bukan lagi satu realiti. Dia tidak lagi menjadi realiti, dia hanya tinggal sebagai kenangan lalu yang kita simpan. Okey, so sekarang akak nak tanya. Yang mana kita nak pilih untuk sick or healthy? Akak nak tengok. Sebab kalau ada orang yang pilih untuk sick, dia bukanlah selayaknya berada di sini. Dia tak boleh tunggu sampai akhir. Okay. Yang mana kita pilih? Sick or healthy? Oh, ada tak yang pilih sick? Kita tengok, ada tak yang pilih sick? Kalau anda pilih sick, maksudnya kena keluar lah ni. Kena keluar lah ni. Sebab apa? Sebab kata kalau kita pilih sick, kita akan dapat yang atas tadi. Kita tak akan dapat yang bawah ni. So kita duduklah di tingkap tu. Kita tengoklah di tingkap tu selama-lamanya. Okay? Okay. Healthy and beauty. Nurul kata, Kak Mas kata nak healthy. Okay. Yana nak healthy, Cici nak healthy. Ikin, Wawa, okay, dan baca sikit-sikit je. Kak Fa, Syaza, okay, siapa yang tak terbaca nama dia ni nanti jangan tertrigger ya. Kalau tertrigger pun it is okay. Healthy and sexy, Julia. Okay, so what teruskan? Okay, ini yang tadi sick or healthy. Nak pilih yang mana? Nanti bila dapat workbook nanti, pakat-pakat tulislah tang tu. Pilih yang mana. Okay, teruskan. Okay, step 1. Step 1. So kalau nak teruskan, inilah dia. Kalau tak mau teruskan, nak jadi sihat dan cantik ni, maksudnya tak boleh berada di sini sama-sama. Okay. Even kalau yang dah kuih pun, ada juga yang tak sihat kan? Jadi kita punya tagline dia sihat dan cantik. Dan cantik tu slim. Sihat, cantik, slim. So step 1, apa itu step 1? Yang tadi kita dah faham bahawa kalau kita nak ke depan jauh lagi, kita kena memulakan langkah pertama. So mari kita mulakan langkah pertama bersama-sama. Okey, teruskan Wak. Okey, ini langkah pertama kita. Langkah pertama kita dare to dream. Dare to dream. Kalau siapa yang tak berani bermimpi, tak berani berimpian, dia tidak layak untuk dapat sihat dan cantik. Kalau dia tak berani berimpian, impian tu percuma aja kan? Dia tak berani untuk berimpian untuk sihat dan cantik, jadi jangan harap tiba-tiba tak berimpian, tak ada apa-apa, tiba-tiba mangkit esok tu jadi cantik. Boleh jadi macam tu? Tak mungkin kan? Okay, teruskan Wak. Okay, sekarang
tuliskan apa impian anda. So dah kata kita dah berani untuk berimpian, tuliskan impian kita apa. Tulis masing-masing dekat ruangan komen tu. Nanti bila dapat workbook ni, tulis dekat helaian tu. Itu contoh yang akak bagi. Saya nak badan sihat dan ramping. Itu impian. Okay, impian. Bukan apa sebab akak bagi contoh tu, sebab akak nak kita fokus kepada apa yang kita nak. Biasanya kita nak rasa sihat, tenang, sejahtera, damai dan bagai. Kita macam tu kan. So yang ni hari ni akak bagi contoh macam tu, maksudnya kita nak impian kita yang realiti tu, bukan yang perasaan saja. Yang kita nak, apa yang kita nak diri kita jadi. Apa yang kita nak diri kita jadi macam mana? Nak diri kita, saya nak gemuk contohnya. Itu realiti, maksudnya dia punya ciri-ciri. Okey. Bila saya dah sihat dan ramping, apa saya rasa? Cuba tuliskan. Bila dah saya sihat dan ramping, apa saya rasa? Okey, Nai kata nak kurus 58 kg. Okey, kalau dah kurus 98 kg, dah capai 58 kg, apa yang Nai rasa? Okey, kita share. Apa yang kita rasa bila kita dah capai 58 kg tadi. Saya nak badan sihat, cantik, luar dalam. Cici. Biar kita lebih, kita punya impian tu kita bagi solid, kita bagi nyata. Bila kita kata sihat dan cantik, kita sebut apa yang kita nak sihat dan cantik, lagu mana. Lebih spesifik supaya kita senang nak bagi dia jadi impian kita. Kadang-kadang kita silap set impian. Bila kita silap set impian, jadi kita tak dapatlah impian kita. Sebab apa? Bila kita sebut saya nak cantik saja kan. Saya nak cantik. Jadi cantik tu sangat subjektif. Mungkin dalam bayangan kita cukuplah sekadar cantik serabut serabai lagu tu. Jadi kita jadilah lagu tu. So kita bina kita punya impian secara spesifik. Okay. Alright. Saya rasa bila saya dah sihat, saya dah ramping, saya rasa lebih confident, tenang dan bahagia. Wow. Okay. So masing-masing kena ada target apa impian nak dan apa perasaan yang kita dapat apabila kita capai impian tu. Alright, teruskan Wah. Okay. So, jadi bila kita sama-sama hari ni kita nak go, nak sama-sama step 1. Okay, step 1. Maksudnya kita nak mulakan langkah pertama. Kita nak dapatkan body sihat, lentik dan sebagainya, impian kita tadi. Okey, so akak tulis je kat sini bagaimana body lentik dan sihat ni impian akak. Jadi kita tulis sama-sama tadi bagaimana kita nak buat ni. Okey, teruskan Wah. So apa yang akak bawakan hari ni, satu rutin, satu ritual yang mana kita akan masukkan dalam 5 AM kita. Okay, kita jadikan satu rutin yang kita sama-sama buat. Kalau buat seorang-seorang, kita rasa macam segan. Kita rasa macam malas. Jadi kita buat dalam circle. Kita buat dalam circle. Okay, ini adalah breakthrough pertama kita. Dalam 21 hari, fasa ketiga ni, breakthrough pertama kita adalah mandi ais. Kita masukkan dalam rutin harian kita. Nampak macam simple, tapi kita kena tanya siapa yang ready. Teruskan Wah. Lagi kita tanya siapa yang ready. Okey, kenapa mandi ais? Pelik nak kuih tiba-tiba kenapa mandi ais? Kan? Apa yang kita dapat dengan mandi ais ni? Jom kita tengok apa yang kita dapat dengan mandi ais. Silakan Wah, video.
Tak dengar suara Wah. Mereka berhenti di satu tempat dan tiba-tiba satu masa tuan-tuan dan puan, Sayyidina Umar Al-Khattab, saya percaya tuan-tuan dan puan tahu tentang Umar Al-Khattab sebagai khalifah nombor 2 dalam khalifah Khulafaur Rasyidin. Dan pada satu hari semasa Khalifah Umar sedang menjadi, pada waktu itu dia menjadi khalifah yang kedua, dan dia sedang dalam perjalanan bersama dengan sahabat-sahabat lain untuk menuju ke Syam. Dan dalam perjalanan itu mereka berhenti di satu tempat dan tiba-tiba muncul satu wakil daripada gubernur di Syam, sampai dia beritahu pada Sayyidina Umar, jangan pergi ke Syam sebab kawasan yang akan dilalui ini ada penyakit taun. Kalau tuan pergi, tuan akan terkena penyakit taun dan akan meninggal dunia. Dan Umar apabila mendengar kata-kata wakil dari gubernur itu, dia panggil sahabat-sahabat untuk berkumpul, dan Umar tanya pada sahabat ni, macam mana? Adakah kita mau teruskan perjalanan, kita akan berhadapan dengan suasana tempat yang ada taun dan kita akan ditimpa penyakit, ataupun kita berpatah balik? Dan sahabat pun memberi pendapat dan sebagainya, dan Umar membuat keputusan pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk patah balik. Dan apabila Umar menyebut untuk patah balik, bangunlah seorang sahabat yang kita kenali juga namanya, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah kata kepada Umar, wahai Umar, adakah kamu mahu mengubah takdir, wahai Umar? Takdir yang telah Allah janjikan. Allah janjikan kita terpaksa melalui jalan kampung, kawasan yang ada taun. Adakah kamu nak mengubah takdir itu, wahai Umar? Umar bila mendengar kata-kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, Umar terbangun tuan-tuan. Dan percaya Umar pernah dengar kisah Umar ni seorang susuk, mungkin susuk yang sungguh tinggi dan besar. Dan kalau Umar duduk di atas kuda, sejarah menceritakan kaki dia akan terkena tanah ataupun lantai, begitu tingginya Umar. Dan di saat Abu Ubaidah Al-Jarrah mengatakan bahawa adakah engkau, wahai Umar, ingin mengubah takdir, wahai Umar? Umar pun bangun dan Umar berkata pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku bukan mahu mengubah takdir, tapi aku mahu mencari takdir yang lebih baik. Bayangkan, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah, kalau engkau ada sekumpulan kambing, di sebelah kanan engkau ada kawasan yang tandus, dan sebelah kiri engkau ada kawasan yang subur, penuh dengan rumput-rumput dan sebagainya. Kemana engkau akan bawa kambing engkau? Kedua-duanya adalah takdir daripada Tuhan. Kemana engkau akan bawa kambing-kambing engkau? Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah berkata, aku akan membawa kambing itu ke kawasan yang subur, sebab di situ ada rumput yang kambing-kambing boleh makan. Umar pun berkata, sebab itulah kita mencari takdir yang lebih baik, wahai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan berada di sini pada malam ini, di hadapan ni, dan pukul 9 lebih ni, mata pun dah terkial-kial dan sebagainya. Sama-sama kita mencari takdir yang lebih baik untuk 2022 supaya kita menjadi mereka yang memiliki otak cantik dan badan lentik, tuan-tuan dan puan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, nak tak ada Sekejap, gua nak check internet. Okay. ada satu benda yang tuan nampak ni. Tu nampak tak? Nak tak otak cerdik badan lentik, ada tak? Tuan Hidayah ada turun tak? Tuan Nakiah daripada tadi dia pegang hidung dia, ada tak? Tinggi tak? Semua tinggi kan, betul kan? Saya pun tinggi juga tuan-tuan. Kita tak nak otak cantik tapi perut maju ke depan macam air terjun bila kita mandi kan, macam air terjun. Tak nampak kaki bila kita mandi. Jadi kita nak badan, kita nak otak cantik dan badan lentik. Muka tak handsome, tak apa, tapi otak mesti cerdik tuan-tuan. Betul kan? Right. So, untuk dapatkan otak cantik tuan-tuan, saya nak kongsi satu benda tuan-tuan. Satu benda yang bakar 300
kali ganda kalori berbanding dengan sel lain dalam tubuh manusia. Benda ini yang akan melembutkan badan tuan-tuan, akan mencantikkan otak tuan-tuan dan perempuan. Satu benda, dia bakar 300 kali ganda kalori berbanding dengan sel lain dalam tubuh manusia. Apa dia? Nanti saya kongsi. Dan apa yang menarik tuan-tuan dan perempuan, dia ini bekerja 24 jam. 24 jam satu hari untuk bakar kalori dari lemak dan tukarkan kepada natural energy. Menarik tak tuan-tuan? Dan apa yang saya sebutkan ini tuan-tuan bukan benda-benda rekaan semata-mata, tapi ini kajian yang baru saja dikeluarkan, terkini dan ternau. Terkini dan ternau. Terkini dan ternau melibatkan 52,000 orang. Kan? Bayangkan, terkini dan ternau melibatkan 52,000 manusia yang badannya subhanallah besar-besar semuanya. Dan dalam kajian itu mereka dapati ada satu faktor. Kalau kita berjaya wujudkan benda ni, dia akan membantu membakar lemak dengan bangganya. Dan benda ni tuan-tuan dan perempuan, kalau saya sebut orang akan terkejut dan sebagainya. Kalau saya kata, mau tak tuan-tuan dan perempuan, kita banyakkan lemak untuk bakar lemak. Macam pelik bunyi ni kan. Banyakkan lemak untuk bakar lemak. Banyakkan lemak apa? Lemak yang dinamakan sebagai brown fat, tuan-tuan dan perempuan. Lemak dinamakan sebagai brown, bukan lemak yang warna putih tu yang kita tengok ada kat lembu dan sebagainya. Bukan lemak tu, tapi lemak yang berwarna brown. Masa bayi baru lahir, masa anak-anak baru lahir, tuan-tuan dan perempuan, dia ada 5% brown fat ni. Sebab tu masa kanak-kanak sampailah remaja, dia makan macam hantu raya pun badan tak nak naik. Tuan-tuan fahamlah benda tu kan. Bila umur 28, 29, 30 makan sikit badan jadi belun. Betul tak Puan Afiqah? Afiqah betul tak? Betul kan? Makan sikit sakit hati gila kan. Kita makan sikit tu jaga bukan main lagi, tapi badan naik. Terpaksa beli kain lain. Terpaksa adjust tali pinggang dan sebagainya. Benda berlaku sebab apa? Sebab the brown fat yang patut ada dalam badan kita hilang bila kita meningkat dewasa. Jadi caranya, sebagaimana yang disebutkan dalam jurnal yang saya sebutkan pada perempuan tadi itu, melibatkan 52,000 manusia yang dikaji. Cara yang paling mudah ialah bangkitkan semula ataupun wujudkan semula the brown fat ni. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang saya tunjukkan tadi, dalam skrin tuan-tuan boleh tengok semula. Yang di sebelah kiri mungkin skrin tuan-tuan mungkin sebelah kanan nampak yang warna brown tu, itulah the brown fat. Fat yang satu-satunya kita nak banyak dalam diri kita. Kita tak nak the white fat sebab the white fat akan simpan toksik, tapi kita nak the brown fat sebab the fat ada mitochondria. Mitochondria ni apa dia? Bateri-bateri kecil yang ada dalam sel manusia yang bagi kita rasa ada energi, ada tenaga, itu datang daripada mitochondria. Dan the brown fat menyimpan mitochondria ni tuan-tuan. Dan mitochondria ni juga tuan-tuan dan puan adalah salah satu faktor yang boleh memudahkan kita. Cuba tuan-tuan angkat tanya, nak rasa muda tak? Ada tak puan? Ke macam boring je, nak tua je sekarang ni? Hari tua sedunia ke macam mana? Semua nak muda kan tuan-tuan? Kan? Saya, Dr. Raja Yasmin, Dr. Lara, semua ni dah 5 series dah tuan-tuan, dah 5 series. Kan? Dah 5 series. Dan bila kita jaga, InsyaAllah kita akan kekal muda dan sebagainya. Kan? So ini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Macam mana nak kongsi ni, macam mana cara dia. Tuan-tuan nak tahu ke tidak macam mana cara nak kita aktifkan supaya the brown fat ni meningkat tinggi dalam diri, dalam tubuh kita, supaya the brown fat ni lah yang akan bantu bakar lemak. Kita duduk relax je tuan-tuan, duduk relax. Tak buat apa, badan kurus. Kita makan macam hantu raya pun, badan kurus. Kita jadi macam tong sampah di PKL pun, badan kurus tuan-tuan. Anak makan tak habis, kita balun. Suami makan tak habis, kita balun. Kan? Isteri makan tak habis, kita tolong balun. Anak makan tak habis, kita tolong balun. Selalunya badan kita akan besar, tapi this time, sebab kita berjaya aktifkan the brown fat,
badan kita akan kekal kekal lentik tuan-tuan dan puan, otak kekal cantik. Ni yang kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan, bagaimana nak aktifkan the brown fat ni. Cuba tuan-puan tulis tu, nak ke tidak tahu cara, mudah ya tuan-puan, benda tak susah, mudah sangat. Saya akan biasa kongsi tuan-puan akan tepuk dahi, ya Allah, benda mudah sangat, kenapalah aku tak buat selama ni. Tapi jangan susah, kita dah masuk tahun baru tahun depan esok tuan-puan, masuk tahun baru lagi beberapa jam lagi, tuan-puan boleh buat, esok 1 hari bulan ni boleh buat, dan insya-Allah boleh dapat benda tu. Cuma bagaimana nak buat, konsistensi itu sangat penting untuk dapatkan benda ni. Saya akan kongsikan the how, dan kalau tuan-puan tak boleh juga nak buat the how ni, saya akan kongsikan apakah makanan yang tuan-puan boleh makan untuk naikkan the brown fat ni. Right, kalau tuan-puan bersedia, tuan-puan bila bersedia, saya akan ceritakan pada tuan-puan apa dia cara untuk kita naikkan the amount of the brown fat in our system. Right, ready? Sedia tuan-puan? Get ready? Pen semua dah ada? Kertas dah ada? Jom kita tengok. Nampak tuan-puan di skrin tu? Yang di tengah-tengah tuan-puan, the cold exposure tu tuan-puan boleh tengok. Di sebelah kanan tu overweight, cold exposure juga. Yang di sebelah kiri tu orang biasa, badan dah lentik. Kita memang sakit hati tengok orang macam tu. Kita abaikan sebelah kiri tu macam tu ajar, tiba-tiba badan dia dah lentik. Kita ni bukan susah dia nak melentikkan badan, tiba-tiba dah ada orang dah lentik badan. Tuan-tuan tengok yang tengah tu tuan-tuan. Apa cara ni ialah mandi air sejuk. Mandi air sejuk, bangun pagi-pagi tuan-tuan, kita bangun untuk solat tahajud dan sebagainya. Mandi menggunakan air sejuk, bukan panaskan air. Bukan panaskan air, mandi menggunakan air sejuk. Apa akan berlaku? Akan mewujudkan semula the brown fat, akan transform the white fat into the brown fat. Ini kajian yang saya sebutkan tadi. Nanti saya akan tunjukkan the list of kajian-kajian lain tuan-tuan boleh baca untuk faham apa yang akan berlaku bila kita mandi air sejuk di waktu pagi. Waktu pagi tuan-tuan, bangun awal untuk solat tahajud, bangun pakai air sejuk, jangan pakai air panas. Boleh Malam nak tidur tuan-tuan, macam malam ni kalau tuan-tuan nak tidur nyenyak, kita mandi air panas, kita akan dapat tidur nyenyak. Tapi untuk pagi kita kena mandi air sejuk. Kenapa? Subhanallah, Allah jadikan pening dalam diri kita tuan-tuan. Apabila kita mandi air sejuk, kajian menunjukkan bahawa bukan sekadar brown fat itu saja akan muncul, tapi akan melahirkan juga hormon serotonin, hormon bahagia dalam diri kita. Jadi kita keluar bilik air tuan-tuan, muka ada senyum. Muka apa tuan-tuan? Muka ada senyum kan? Tak tahu yang keluar bilik air selalu menyanyi, betul tuan-tuan? Sebab lahirnya serotonin dalam diri ataupun tubuh manusia. Ini yang kita jangan buat. Tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee kan? Dia keluar bilik air mesti menyanyi. Kalau dia tak menyanyi itu tak masuk dalam bilik air lah. Sebab serotonin keluar tuan-tuan ni hikmah. Dan ada yang kita sebayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan mandi awal pagi sejuk, brown fat muncul, serotonin keluar, bahagia, dan tuan-tuan solat menghadap Allah pada waktu orang lain tidur dalam keadaan hati yang sangat bahagia. Kan? Luar biasa tuan-tuan. Saya tak boleh cerita panjang ni, nanti menangis. Tapi tuan-tuan kena rasa sendiri, kena buat untuk rasa nikmat berdiri di hadapan Allah, untuk rukuk dan sujud dalam keadaan hati yang bahagia. Jadi cubalah tuan-tuan bangun mandi air sejuk, memanglah kata-kata gigir dan nanti solat pun kena jaga sikit, kena jaga sikit. Tapi nikmat dia luar biasa tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah malam ni, lepas ni tuan-tuan tidur, bangun besok pagi pukul 4:30, mandilah air sejuk itu tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat nikmat. Tubuh akan mengeluarkan the brown fat dan juga tubuh otak perut akan mengeluarkan serotonin, hormon bahagia yang akan stabilkan mood kita sepanjang hari insya-Allah. Ini yang pertama tuan-tuan dan puan ialah mandi air sejuk. Macam saya ni, Dr. Lara masih ada sama kita. Setiap kali masa dulu lah tuan-tuan dan puan duduk di Melbourne, setiap kali musim
dingin je, musim sejuk memang rasa nak panas. Memang tak nak. Okey. Okey. Itulah itulah kenapa kita kena mandi ais untuk kita bergerak dengan langkah pertama kita. Wah, patah balik sikit wah, pergi kepada window tadi tu. Window tadi. Okey. Window atas sikit. Atas lagi. Gambar window tu. Gambar langit di sebalik window. Yang ni. Okey. So, pilihan di tangan kita sama ada kita, benda simple kan? Benda simple. Mandi ais je. Simple tapi kita dapat manfaat yang terlalu besar daripada mandi ais tu yang kita pun tak tahu selama ini. Mandi air sejuk. Mandi air sejuk yang Dr. Rizal kongsikan tadi. Okay. Dr. Rizal tu adalah pakar neuro, pakar otak dan sebagainya. Kawan Kak Fah pula tu, Dr. Rizal tu. Kak Fah kenal lah tu. Kan Kak Fah kan? Okay. So, pilihan di tangan kita sama ada kita nak duduk macam dalam gambar. Kita nak tengok daripada dalam, kita tengok langit yang cantik tu, ataupun kita nak keluar. Kita nak pecahkan tingkap tu ke? Kita nak keluar kot pintu ke? Itu cara kita nak keluar. Apa saja kita nak keluar, so kita kena lakukan sesuatu. Kita kena do something. Sama ada kita nak keluar kot pintu, kalau tak ada pintu kita cari tingkap, kalau tak ada tingkap kita pecahkan kaca tu. Itu adalah cara, apa saja cara. Kita nak bergerak, kita nak bertindak. Okey, balik kepada selepas tu tadi. Lagi. Okey, lagi. Okey, lagi satu. Okey. Sebab apa? Sebab satu-satunya orang yang bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan anda adalah diri anda sendiri. So kalau kita ambil satu tindakan untuk kita keluar melihat dan keluar daripada tempat yang ada tingkap tu, so kita akan merasalah keindahan, kita akan merasa dengan sensasi badan kita, kita akan merasa dengan perasaan kita apa sebenarnya yang ada di luar tu. Tapi kalau kita terus berada di dalam bangunan tu, kita tak keluar-keluar, so kitalah juga yang bertanggungjawab atas keberadaan kita di situ. Teruskan Wah. Slide seterusnya. So, jadi akak nak masing-masing tuliskan apa yang anda sanggup buat untuk diri anda. Tuliskan apa yang anda sanggup buat untuk diri anda. Kalau anda berada di dalam tingkap tu, apa yang anda sanggup buat untuk diri anda? Adakah anda wait and see? Adakah cari pintu ataupun keluar melalui pintu? Yana dah siap mandi ais, dia kata. Dia sanggup mandi ais. Untuk kita menjadi sihat, cantik, muda, lentik, ramping. Kurus saja tak mau. Kita nak ramping. Jadi breakthrough pertama kita mandi ais. Siapa yang sanggup mandi ais? Kalau siapa yang sanggup mandi ais, dia tulis nak mandi ais. Saya nak mandi ais. Bagus. Okey.
Nurul pun nak, Yana pun nak. Tu dia, Julia pun nak mandi ais. Tadi Julia ada tanya, orang Kuwait pun boleh mandi ais juga ke? Mandi ais bukan untuk orang gemuk sahaja, tapi dia adalah untuk kesihatan. Sebenarnya banyak lagi manfaat mandi ais yang mana kita boleh Google sendiri. Yang tu akak tak share di sini. Yang akak share di sini apa yang target kita, yang mana tak dapat di luar. Okay, yang tak dapat di luar, so akak share di sini. Sebenarnya banyak lagi apa dia punya manfaat mandi ais yang kita tak sebut di sini. Lepas ni boleh Google apa lagi manfaat mandi ais. Okey, nak konsisten mandi ais, Iken kata sebelum ni selang-seli. Yes. Okey. So, kalau semua nak buat, mari kita tengok apa yang kita nak buat tu. Okey, Wah teruskan Wah. Slide seterusnya. Tu dia. Okay. This is what we are going to do bersama-sama. Kita buat sama-sama. Okay, akak dah start buat dah. Ada conteng lah pula Wah. Okay. Ada terconteng kat situ. Okay, mungkin Wah boleh undo ke macam mana? Undo ke? Ada tak? Okey, kalau tak ada tak apa. Biar pi. Biar pi kat dia. Tak usah susah hati. Relax Wah, relax. It's okay. Kita manusia, kan? Padam dah. Okey, thank you Wah. So, apa yang kita nak buat? Ini adalah breakthrough kita yang pertama untuk fasa ketiga. Okey, kalau sebelum-sebelum ni kita dah breakthrough, kita buat morning routine kita, routine 5 AM. Okey, yang tu kita dah buat lama dah. Kita buat fasa 1, kita buat fasa 2 bersama-sama. Okey, kita dah buat dan telah berjaya. Berjaya yang konsisten sampai sekarang. So sekarang kita tambah dalam rutin 5 AM tu. Akak tak nak, ada banyak lagi sebenarnya untuk breakthrough seterusnya, untuk fasa seterusnya kita akan ada lagi tambahan. Tapi untuk 21 hari ni mulai besok. 16 hari bulan 3 sampai 21 hari konsisten bersama-sama, inilah yang akan menentukan seterusnya kita nak macam mana. Okey, 21 hari ni. Ira tanya, tak sejuk ke mandi ais pagi-pagi? Sejuk itulah yang kita nak. Sejuk itulah yang kita cari, tapi selalu kita tak nak buat. Sejuk tu memang sejuk, tapi sejuk itulah yang memberi manfaat. Disebabkan rasa sejuk itulah terhasilnya brown fat, hormon serotonin semua tadi. Okey. Dah pagi-pagi ais tu panas. Okey. So, Dr. Rizal ada kongsikan juga tadi bila mana kita solat dengan penuh bahagia. Jadi akak masukkan juga kat sini. Akak masukkan juga kat sini. So, siapa yang nak buat dia buatlah. Okay, tapi ini adalah rutin kita. Kalau adik-adik kakak tak buat pun kita tak tahu. Okay, sebab kita tak boleh pi duduk bawa kamera bubuh dalam bilik ayah tengok kan. Okay, tapi kita ada logbook yang kita akan bagi nanti kepada yang respon untuk izin diri sahaja. Sat lagi kita akan bagi survey tu, sat lagi kita akan bagi. Sebab akak hanya nak buat bersama-sama dengan orang yang izin diri. Jadi kalau izin diri, buktikan izin diri tu macam mana. Jadi yang bertindak izin diri tu, yang itulah kita akan buat sama-sama. Sebab kalau orang yang tak izin diri berada bersama-sama dengan kita, kita pakai main taram semua, energi tu akan dijadi impact kepada kita. So akak nak energi yang izin sahaja. Okay. So, seawal 4 pagi, kalau sebelum ni kita bangun, kita buatlah mandi biasa kan, mandi sunat, mandi wajib kan, mandi sunat kan. Okay, kalau kali ni kita mandi wajib disertai dengan mandi ais. Mandi biasa dulu, mandi wajib dulu. Lepas tu baru kita siram dengan mandian ais. Okay, mandian ais. Okay, seawal 4 pagi. So, kalau siapa yang bersama-sama bersedia, lepas ni Wawa akan bagi link, dia respon di situ. Dia respon di situ. So, kalau siapa yang tak isi yang tu,
Siapa yang tak isi yang tu, maksudnya dia tak bersedia. Bila dia tak bersedia, kita tak akan bagi seterusnya, step seterusnya. Okay. Alright, so soal 4 pagi mandi ais, lepas tu mandi wajib ke mandi sunat ke, lepas tu mandi ais, benda tu tak lama. Benda tu tak lama, okay. Tak tahulah kalau nak mandi ais 1/2 jam kan. Kalau 5 minit pun mampu dah kalau duduk rendah. Mandi ais 1/2 jam mampu. Kalau mandi ais dalam batang, ada bunga-bunga, buat ais sikit-sikit tu okey lagi. Tapi yang ni sekali lagi bukan dia lah. Alright. Jadi mandi ais awal 4 pagi, mandi wajib ke, mandi sunat ke, lepas tu mandi ais, lepas tu kita ikuti dengan solat sunat, kita solat yang 3 serangkai, solat tahajud, solat taubat, solat hajat. Kak Fua kan betul kan? Solat kita rangkaikan. 2 rakaat tu sebenarnya pagi bila hormon bahagia serotonin tu ada dalam kita tak rasa penat pun. 6 rakaat tu. Tapi yang ni terpulang lah kalau tak mandi ais pun, tapi kata mandi ais tu tak jujur. So bila tak jujur, result dia tak jujur lah. Bila tak jujur, result yang kita dapat adalah result ketidakjujuran. Jadi kita jangan tanya pasal apa kita tak dapat. Okay, so yang penting sekali di sini kita ready, izin diri dan kita jujur. Kalau hari itu kita tak buat, kita catat. Dia ada logbook nanti untuk catatan dan semua kena submit selepas 21 hari. Sebab di situ juga akak nak kumpulkan tengok result bersama dengan tindakan. Okay, jadi bila 4:30 pagi, waktu untuk kita check in. Check in lah. Jadi geng 5 AM punya team tu 4:30 pagi dia pun buka lah dia punya tu, ataupun dia nak buka awal pun okey. Macam biasa buka awal kan. Kalau nak buka sebelum pergi mandi ais pun okey kan. No problem. So 4:30 AM kita boleh check in di Google platform yang diberi link setiap hari. Yang orang baru Ira nanti kita setiap pagi pukul 4 tu dekat pukul 4 tu dah akan dapat link untuk Google Meet setiap hari. Setiap hari ada tim kita yang sama-sama dengan kita, bantu kita. Mereka ni dah lama buat ni. Lepas tu ada tim baru pula yang sama-sama bantu. Okey. Kalau apa-apa Ira tak faham nanti boleh bertanya dengan Yana. Boleh bertanya dengan Yana Okey. 4:30 pagi check in, selama 10 minit kita check in perasaan. Lepas tu kita check in apa yang kita rasa pada waktu tu dan kita nak rasa, kita nak tap into rasa apa sepanjang hari. Kita tak panjang-panjang biasanya yang tu. Okey, kemudian 4:40 kita dah start sesi pertama yang dulu. 5 AM yang dulu iaitu workout. Workout akak kekalkan 30 minit di sini, 30 minit workout. Okay, workout pun kita ada video yang kita buat sama-sama. Okay, selepas saja workout tak kata apa dah, terus muzik tu berhenti, tukar muzik lain, muzik untuk kita journaling. 5-10 pagi tukar muzik je, terus kita duduk, kita buat journal. Ni untuk orang yang baru ni akak explain bagi jelas sikit. Okay, jadi pukul 5.10 sampai pukul 5.30 selama 20 minit kita buat journaling. Journaling ni ada step dia. Untuk orang yang baru nanti ada team 5 AM akan bagi kepada dalam grup kita. Dalam grup kita apa step nak tulis journal tu. Okay, di situ kita akan bagi. Untuk orang yang baru, setiap kali orang yang baru masuk kita akan bagi yang tu. Dan habis journaling 5.30 sesi growing. Sesi growing ni adalah sesi kita belajar. Dan pelajaran hari tu nanti tim 5 AM yang akan tentukan mengikut keperluan. Okay, selama 20 minit. Ada juga sesi growing yang kita buat sharing. Ada juga. Jadi tim 5 AM akan uruskan yang tu, so kita ikuti saja sesi growing tu. Okay, ada sebab kenapa step 5 AM ni, ada sebab dia nanti kita share dekat grup kita. Kenapa rutin 5 AM ni kita buat dulu. Okay. Alright, so pukul 5.50 pagi 5.50 pagi kita dah habis sesi growing.
dan kita check out 10 minit kan. Biasa 10 minit sampai pukul 6. Tapi biasanya lebih daripada pukul 6. Sebab time tu lah nak share lebih-lebih kan. Jadi kalau dah pukul 6 tu dah boleh pergi buat lah kerja masing-masing. Siapa nak share awal, dia angkat tangan. Kata dia nak share cepat, dia ada urusan, tak ada masalah. Jadi lepas pada dia share, dia dah boleh exit dan boleh pergi buat kerja. Tapi biasanya geng-geng ni, tim-tim ni, mereka tunggu. Mereka time tu lah seorang pergi semayang, lepas tu sekejap mai balik. Kan kita tak tahu kan? Kita tahu kan? Okay, jadi pergi semayang, sekejap mai balik, semata-mata nak dengar sharing. Jadi terpulang, masa tu dah fleksibel. Okay, jadi sesi sharing yang wajib tu hanya 10 minit, share seorang sikit. Tapi kalau kawan kita nak share panjang tu, awal-awal kita angkat tangan siap-siap. Untuk orang yang hari tu dia terpaksa nak cepat. Tapi kalau hari-hari nak cepat tu, dia lain pula kan. Dia mungkin ada waktu yang kita lebih fleksibel, kita pergi semayang saat kita main balik dengar. Biasa mereka ni macam tu lah, tak mau terlepas. Jadi untuk orang yang baru Encik Ira ni, nanti bila dah start baru tahu macam mana. Dia kena keluar daripada tingkap tu. Kena keluar daripada tingkap tu. Gelek wow, Ustaz kata. Okey, jadi mandi ais ni, sebut tentang mandi ais. Okey, akak dah cuba beberapa cara. Okey, pada mulanya akak buat jadual macam lain. Pukul 4 tu sama-sama rendam air. Pukul 4.30 baru mandi. Jadi pukul 4.40 baru mandi. Akak pendekkan waktu workout tu. Tapi bila akak buat beberapa percubaan beberapa hari ni, akak dapati kita boleh buat dengan kita bubuh lebih sikit air. Selalu akak buat air sangat sikit dan air tu bagi orang panggil apa, melebur air tu kan. Okey, jadi akak buat percubaan beberapa kali, mandi air dengan Ica lagi, Jadi akak buat percubaan, boleh guna kaedah ni. So akak terapkan dalam jadual kita ni supaya kita tak berlama-lama habiskan masa tunggu ais tu. Jadi kita boleh hampa bangkitlah pukul 4 pagi, tak apa, ambil air, rendam terus dengan air, kucai dia memang akan jadi sejuk, tapi tidaklah sesejuk ais yang betul-betul cair yang kita tak buayak sikit tu. Tapi akak dah cuba beberapa kali, beberapa jenis, insya-Allah masih boleh diterima. Kesejukan tu, kira kesejukan melampau lagi lah. Okey. Jadi contoh, akak buat contoh. Kalau ais yang orang kata apa, yang satu bag tu ais kan, kita boleh dalam setengah baldi kan. So kita boleh buah air sampai kita atas pada ais tu. Kita buah air atas pada ais tu. Okey, kalau ais setakat ni kita buah tinggi sikit pada ais. Lepas tu saat kita kacau, kita biar sat, lepas tu kita boleh mandi. Kita kena cuba bereksperimentasi. Okay, please eksperimen. Okay, kesejukan tak mana. Kalau untuk kali pertama rasa macam teruk sangat kesejukan yang ais yang pure tu, jadi bubuh air sikit lagi. Jangan, yang tu kita panggil self love juga. Jangan kita too hard push diri kita. Kita buat sikit-sikit. Okay, buah air lebih sikit, jangan pergi buah air suam pula atau pergi buah air panas pula. Nak bagi air cair cepat, tak mau. Nanti suhu dia turun, suhu dia naik banyak, tak boleh. Buah air sejuk juga. Air sejuk juga. Okay, jadi tak boleh air tu lebih daripada air terlalu banyak. Nanti suhu dia akan tinggi. Okay, sebab selagi ais tu mencair, sebenarnya suhu di situ kosong. Ais yang mencair, yang sedang mencair, suhu di situ kosong darjah Celsius. Selagi ada ketik air. Tetapi kalau dah lama tu dia memang dia suhu dia naik. So kira air tu kita boleh buat lagi tu. Nanti akak ada buat video tu, akak tunjukkan macam mana akak bubuh air banyak mana. Nanti akak bagi, nanti Wawa bagi dekat grup. Akak ada tunjuk contoh akak bubuh dalam besen tu banyak mana air, akak buat macam tu bagi nampak. Okay, so untuk orang yang pertama kali, kalau macam Kak Fa tu dah biasa dah. Kak Fa dah biasa dah. Okay, alright. So, it is okay untuk kita buat air lebih sikit untuk pagi kita mandi tu supaya kita tak tunggu lama. Tetapi, kalau kita nak pure, kita bangkitlah pukul 3, pergi rendam air. Jangan buah air banyak. Buah air sikit je untuk dia mencair.
Kalau nak macam tu. So, hak ni akak bagi jadual yang paling fleksibel, yang paling orang kata apa, paling mesra, yang paling mudah. Okay? Kalau kita nak buat nak lebih, boleh kita rendam air dulu sejam ke sebelum tu, dia air tu dicelamat cayak kalau kita buah air sikit. Akak rendam hari tu sampai 2 jam, dia tak betul-betul mencayak ke, lalah kena tambah lagi air baru boleh mandi. Tidak ketika air saja mandi kan. Okey, jadi itu dia punya cara dia untuk yang tak pernah nak, untuk yang pernah tak ada masalah. Cuma untuk yang pernah macam Kak Mas pernah mandi ais, tapi mandi ais di pusat rawatan tu, dia bubuh ais sikit, air banyak tu. Hak tu tak mau. Hak tu tak mau. Yang tu dia tak berapa pure. Okay. Yang duk rendam badan dalam bathtub guna air yang air sikit, air banyak, yang tu tak mau. Yang tu dingin, bukan sejuk. Kita nak sejuk. Okay. So macam Kak cakap tadi nah. Kak Fua pecahkan ais ke letak terus bongkah tu? Okey, kena pecahkan. Kena pecahkan. Apa yang akak buat sendiri, akak pecahkan. Lagi kecil, lagi bagus. Lagi kecil, lagi cepat cayaknya. Kalau letak satu bongkah tu, lambat. Akak pecahkan dulu. Kalau dah beli ice cube yang satu bag tu, dia dah macam tu dah. Siap-siap, dah pecah siap-siap dah. Okey. Jadi kalau yang dah buat dalam tupperware, akak buat dalam tupperware di rumah sekali buh tu 2 tupperware buh mandi, jadi pecahkan kecil-kecil, lepas tu biar. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, mandi ais ni kita nak tambahkan apa yang best, kita nak tambahkan fana dalam tu. Ini yang paling best. Okey. Fana adalah satu essential oil, jenama essential oil yang Puan Diana keluarkan, okay, yang production daripada Puan Diana, Fana Empires. Jadi Fana adalah satu essential oil yang mana akak sendiri guna dan ramai dalam tim 21 hari ini guna. Dan inilah yang kita masukkan, titiskan dalam mandian ais kita. Okay. Nanti dalam workbook tu kita akan dapat tengok, check sama ada kita mandi ais, kita letak fana ataupun tak. Kalau tak ada fana, jadi bahagian fana tu pangkahlah, jangan duduk raib pula. Okay. So siapa yang tak ada fana, tak letaklah fana. Siapa yang ada fana, letaklah fana. Okay. So fana yang disarankan, yang paling-paling best, dia boleh mensucikan energi kita, RF, Royal Frankincense. So akak letakkan dalam jadual tu, logbook tu, pagi kita mandi dengan RF. Kita letakkan RF. RF ni boleh letak 2 titik, boleh letak 3 titik, boleh kalau nak macam letak 1 titik pun okey. Kalau berasa macam macam dengan rugilah, boleh letak 1 titik pun sebenarnya dia dah bau dah. Akak pernah buat letak 7 titik. Pernah juga. Jadi boleh letak 1 titik, 2 titik pun boleh. Okey. Ira, Kak Sheila guna EOYL boleh ke? Ira ada EOYL boleh. Tak ada masalah. Tapi akak tak tahu dia punya keberkesanan dia macam mana, mungkin boleh, mungkin sama juga kan. Tapi yang akak pakai tu fana. Fana. Kalau ada yang tu, pakai je yang tu dulu. Nanti boleh share dengan kita. Okey. Jadi kalau tak ada fana, tak ada RF, so mandi air sajalah. Ataupun ada bunga-bunga nak bubuh ke, bolehlah bubuh. Kan, tapi sanggup kan dapat ambil bunga pagi-pagi buta kan. Okey, Fana nak beli kat mana? Ira, nanti Ira tanya Aini. Ira tanya Aini sebab Ira join 21 days tu dibawa oleh Aini. Aini adalah ejen Fana, salah seorang daripada ejen Fana. Jadi nanti Ira tanya Aini. Okey? Alright. So, untuk 2 kali kita bagi mandi, sebenarnya akak nak ajak kita sama-sama mandi 2 kali. Tapi dalam sini, dalam rutin 5 AM ni, sebab dia sangat rare, jadi akak masukkan siap-siap jadual kat sini. So sekali lagi mandi ialah sebelah petang. Okay, sebelah petang. Bila sebelah petang, kita boleh guna RF
tambah dengan lavender ataupun lavender saja. Nak best dua-dua. Pagi tu tak usah guna lavender sebab lavender untuk kita relax. Tapi pagi kita nak energetic. So kita sucikan saja energi. Kita sucikan kita punya energi kita. Kita tak mau kita duduk dalam relax macam tu. Tapi bila petang sebab malam kita dah nak relax, nak lepas daripada kerja semua kita nak relax, nak dapatkan rehat yang cukup, kita guna RF dengan lavender. Okay, dua tu. Okay, kalau tak ada RF, lavender saja pun okay. Alright. So kalau siapa yang tak ada RF, dia mandi petang sajalah letak lavender. Kalau pagi letak lavender, dia relax sangat. Tapi kalau nak cuba hari yang tak kerja, okey lah, cuba nanti share dengan kita macam mana eksperimen. Okay. Tapi kena bagi tahu lah sebab kalau kita buat dia yang berbeza, nanti result dia berbeza lah. Okay. It is okay untuk kita eksperimen tapi nak habaq siap-siap. Kalau kita buat berlain, kita habaq. Supaya result yang kita dapat nanti bila kita tanya siapa-siapa, kenapa rasa macam ni? Sebab kita letak yang tu. Macam YL tadi kan? Jadi mungkin result dia berbeza, kita tak tahu. Kak Mas tanya, macam akak kan mandi 4 petang dengan sebelum tidur. Ya Kak? Akak mandi pagi, lepas tu petang. Petang ni pukul berapa? Biasanya kalau orang kerja, dia balik pukul 5. Lepas balik kerja tu mandilah. Lepas balik kerja kan kita mandi. Jadi mandi itulah, lepas tu mandi ais. Tak tertakluk kepada 4 petang sampai pukul 5 ke tak tertakluk. Tapi sebaik-baiknya sebelum 6 petang. Kalau kita dah terlajak pergi pun mandi je lah. Tak ada apa, okey. Cuma janganlah terlalu lewat sangat. Okay? Tapi akak bereksperimen. Kalau akak tak ada mandi pukul 6 macam tu kan, pukul 6 lebih tak ada mandi, akak mandi je pukul 8 lebih pun. Setakat ni okey, tapi tak usah buatlah macam tu, kita stick pada petang dulu. Okay? Kalau tak dan sangat, sebelum maghrib tu okey lah. Okay? Right. So, ada soalan tak tentang tu? Ada soalan lagi tak? Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada ya? Okay, so kita teruskan. Seterusnya, okay, logbook. Okay, logbook. Wawa buka logbook tu. Kita nak tengok logbook tu. Okay. Kita tengok sekali lalu sahaja, cuma sat ikut tempat kita nak isi tu kan. Sat ikut kita tak erti, so kita tengok sama-sama. Okay, ini logbook kita. Yang ni hanya orang yang isi survey form dan setuju sahaja yang akan dapat. Okay, yang tu dia nanti, yang mana yang setuju nanti Wak akan uruskan untuk dia dapat yang tu. Sama ada survey form tu Yana ke Wak ke nanti mana-mana seorang lah. Okay, antara dua orang tu nanti Wak akan uruskan lah, sama ada Yana bagi atau Wak bagi nanti. Jadi ini adalah logbook untuk kita mandi ais. Lagi bawah. Wak. Okay. Ini adalah benda yang kita ada dalam itulah tadi ada dalam video tadi. Okay, lagi cara mandi ais ini akak dah sebut tadi. Okay, cara dia. Okay, kalau boleh kalau ada bathtub kita boleh guna bathtub. Tapi kita tak perlu pun sampai banyak air, kita guna besen ataupun kita guna baldi yang sesuai.
Dengan yang sesuai kita eksperimen tengoklah body kita, rumah kita ada berapa saiz, kita eksperimen tengok yang mana sesuai. Tak mau kecil sangat, yang sederhana. Yang besar pun okey, tapi yang kecil tak cukup. Alright. Tengok pada badan kita lah besar mana. Kalau badan kita besar, kita punya ni kulit kita luas, so banyak yang perlu kan. Okay, sediakan bahan ini dalam satu besen atau baldi. Okay, 1 paket ice cube. Kalau nak lebih, okey, tak ada masalah. Okay, sekurang-kurangnya 1 paket. Kalau nak lebih, tak ada masalah. Okay, letakkan 1 titik fana lavender dan 1 titik fana royal frankincense dan sedikit air. Okey, tadi akak dah habaq dah. Okey, kalau pagi guna RF sahaja. Kalau petang guna RF dan lavender. Okey, take note yang tu. Okey, nanti bila dapat logbook ni bolehlah conteng-conteng kat situ. Okey. Kemudian letak air, kemudian kau gaulkan dengan tangan tu, bagi dia sejuk. Bagi dia sejuk cepat. Okey. Kemudian yang kedua, bila ais mencair dia nampak ais tu kurang, nampak air macam banyak kan? Ais mencair, kemudian kita mulakan niat. Niatkan apa yang kita nak. Niatkan impian kita. Niatkan impian masing-masing yang ditulis tadi tu. Impian yang ditulis masing-masing tadi tu niatkan. Lepas tu mula jirih daripada kaki. Okey. Lepas tu mula jirih daripada kaki sampai lutut, paha. Jirihlah bagi kena semua. Jangan lupa dekat bahagian sulit. Jirih banyak sikit di situ, awet muda di situ. Kemudian pinggang, perut semua. Badan dan kepala semua sekali. Tangan ni jangan lupa. Okey, tangan ni jirih semua bagi kena. Okey, sampai tu Kak Fua pesan dah, jangan lupa cik bunga dan cik kacang dah. Bahagian intim kita jangan lupa gosok-gosokkan di situ. Memang berasa kebah saja, tapi dia nak best kena sakit dulu. Macam kita nak rasa cinta lah kan. Kena orang panggil apa? Kena robek-robek dulu hati tu. Kena sakit dulu. Baru cahaya boleh masuk. Buat kata Rumi. Okay. Alright. Jadi sebelum pada mandi ais tadi, mandi dululah. Mandi wajib ke mandi sunat dulu kan. Yang ni kita sebut mandi ais. Tadi kita dah habaq dah. Sagi kot ada yang confuse pula tadi. Tiba-tiba mandi ais terus. Bersihkan badan semua, sabun semua dulu. Siap. Lepas tu baru ambil step mandi ais ni. Kiranya dia bilasan badan kita yang terakhir. Jadi kalau kita lebih banyak bilas, lebih rasa kesejukan dia. Kalau mula-mula tu tak berani, tak apalah bilas, tak mau dia bilas kali kedua pun okey. Tapi makin lama makin kita buat, kita kena improve. Kita kena improve lagi. Kita kena lebih banyak, lebih sejuk. Sebab tadi kita bermula dengan satu langkah. Bermula dengan langkah pertama, baru kita boleh pi seterusnya. Kalau kita tak pernah mandi, tiba-tiba kita nak pi rendam badan kita dalam bathtub yang penuh ais, kita tak boleh lah. Okay? Alright, so kita mulakan langkah pertama, lepas tu kita langkah lagi. Okay? Alright. So, ada nak tanya tak di sini? Nak tanya tak? Beauty is pain. Suffering is a gift. Breast tu nanti dia jadi awet kan? Kak Fua tahu lah, Kak Fua pula selalu buat. Okay. So, tak ada soalan kat sini. Teruskan wah. Ini dia workbook kita. Daily workbook kita buat sampai 21 hari. So, yang ni lah yang nanti kena dah tulis jangan tangan semua conteng-conteng, nanti screenshot, bukan screenshot, nanti tangkap gambar ataupun pakai cam scanner, nanti hantar di link yang tim akan bagi nanti. Akan adalah nanti selepas 21 hari, tim akan bagi sama ada Yana ke siapa ke nanti. Nantilah tunggu yang tu, lepas 21 hari kita submit sama-sama. Okay, so yang ni day 1 nanti besok, selain daripada kita ada mandi pagi dan mandi petang, Kak letak kat situ 4 hingga 7 PM. Mandilah antara waktu tu kan. Kalau terlebih pun mandilah juga.
Okay, asalkan mandi. Kita tengok, kita experimenting nanti macam mana. So, ada lagi tu, kat kanan tu, 21 hari journey video. Yang ni nanti sama ada akan dapat link. Okay, ikut pada arahan yang diberi pada hari itu. Sama ada anda akan dapat link untuk tengok video tu sendiri-sendiri ataupun akan ada Google Meet untuk kita tengok video bersama. Okay. Dan kita tak ambil masa panjang untuk tengok video ni. Paling panjang pun kita ambil sejam saja. Sejam dan ke bawah untuk video 21 days journey video ni. Okay. Video apa? Surprise. Video kita lah juga. Video kita. Tapi surprise. Okay, kita tak ambil masa banyak. Kita ambil sejam saja maksimum. Sebab kita tahu hari-hari kita tak done kan, sibuk. Jadi kalau ada masa terluang untuk tim admin handle, kita akan buat GM, kita tengok sama-sama. Kalau tak ada masa tu, tim admin akan bagi link untuk kita tengok. Alright? So nanti tick lah dekat situ, right? Dekat situ. Kalau dah tengok, right? Nanti kalau yang siapa ada fana dia pakai RF, okey, right dekat RF, right dekat mandi. Kalau dia tak pakai, tak ada fana, okey, dia right dekat mandi, RF dia tak right lah. Okey, macam kalau nak pakai EO lain, jangan right dekat RF dengan lavender tu, pangkah kat situ, cuma mungkin tulis di sebelah kanan ataupun sebelah kanan sekali tu, catat sikit nama EO yang pakai tu. Okay. Time tu pukul 4 pagi. Oh, okay. Time tu silap sikit. Okay, tak apa. Nanti Wak adjust, Wak bagi yang tu. Yang tu Wak buat tu masa tu akak jadual akak yang mula-mula. Masa tu. Wak buat lama dah tu. Okay. Jelas no? Clear? Okay. Apa yang adik-adik kakak rasa setakat ni? Apa yang anda rasa setakat ni? Cuba share. Satu perkataan. Akak teringin sangat nak tahu. Rasa best. Nurul kata, Kak Fua rasa tak sabar. Syazah rasa excited. Wawa rasa takut. Sarah tak sabar. Ikan nampak tu dah laju. Tak ada nak ni. Nak mandi ais esok pagi sejuk. Makin bersemangat. Tak ada nak baca. Okay. Best. Akak excited juga. Tapi akak dah try kan. Jadi rasa macam tak sabarnya nak tunggu dia pun punya feedback pula ni. Macam mana ni? Alright. Okay. Teruskan Wah. Okay, last lepas balik kepada yang tadi. Last kali page kan? Last kali ke? Okay, logbook. Okay, ini kata-kata terakhir untuk akak kepada semua adik kakak dalam ni. Jangan takutlah dengan ais tu. Sebab you are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. Tu kata-kata Rumi. Ais je pun, kan? Ais je pun. Tak mati pun. Kan? Tak mati pun. Kan? Selama ni Kak Fua mandi tak mati pun. Kak mandi tak mati pun. Kak Mas mandi hari-hari. Kak Mas sejak akak suruh dia buat, Kak Mas dah breakthrough awal lagi. Okay, sebab Kak Mas, Kak kesian kat dia ada benda yang tiba-tiba Kak rasa okey nak suruh Kak Mas mandi ais. Dan Kak Mas ni dia serah diri semua, dia buat. Jadi dia mandi ais. Jadi it's okay. Kalau petang tu lewat sikit boleh ke lepas balik kerja? Kan I dah cakap tadi, lepas balik kerja mandilah. Lepas balik kerja. Jadi doesn't matter lah. Kalau pukul berapa sampai pun nak buat macam mana, takkan nak mandi teh kereta kan? Jadi kita buat apa yang boleh kita buat. Kena prosah sikit Kak Fah kata, mandi tu okey, nak kena prosah cari ketua ais tu payah sikit tapi boleh dibuat. Okey, untuk yang susah nak dapatkan ketua ais tu kita boleh buat sendiri. Akak buat sendiri je. Jadi setiap kali mandi 2 tupperware tu. Tupperware ais, tupperware aiskrim. Okay, 1 tupperware aiskrim, 2 tupperware aiskrim tu, 2 tupperware tu sekali mandi. Setiap kali ambil ais tu bolam besen, bubuh balik. Jadi sempat pagi dengan malam tu, pagi tu dengan petang tu dia sempat. Kita buatlah dalam 4 ke. Okay, dalam 4 tu okey lah. Right?
So kalau nanti boleh tengok balik rakaman video ni, kalau tak faham macam mana nanti boleh tengok balik. Kita akan ada ulangan nanti berapa puluh hari bulan, kita tak ingat nanti, kita akan pasang balik semula rakaman kelas ni. Okay, untuk kita tengok balik, untuk kita semangatkan balik. Alright, okay. So itu saja daripada akak hari ni. So akak nak share perasaan akak hari ni, akak rasa full. Bila dapat bahagi hari ni akak rasa full. Sebab rasa purpose aku dekat dunia ni salah satunya tercapai hari ni. Aku dapat bagi manfaat pada orang, aku rasa full. Dan full of love. Okay, alright. So itu saja sharing daripada akak hari ni. Kita tamatkan kelas kita hari ni. Boleh tutup dulu recording tu. Aku nak share perasaan sekejap lagi.